المصطفى سيد المرسلين. Assalamualaikum. Yang di luar boleh jumpa masuk, Ustaz nak mula. Bagi yang tak ada kitab, ramai yang tak ada kitab, boleh WhatsApp saya, ada PDF nanti saya bagi. Masuk cepat. Berdiri. Main ni kena berdiri seronok ni. Sikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita tepati janji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita akan masih lagi sambung pada ilmu yang kedua, iaitu ilmu yang membincangkan tentang bukti kenabian baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah disebutkan dalam kitab-kitab yang terdahulu. Okey. Sekarang kita nak tengok pada muka surat 43. Boleh? 43. Seterusnya lagi di bawah ilmu. Okey. Tanda kenabian lagi ada beberapa peristiwa yang berlaku. Muka surat 43. Yang ketiga, tanda-tanda yang muncul ketika kelahiran baginda Nabi SAW yang mulia dan sebelum diutus menjadi Nabi yang terdapat pelbagai irhas. Dalam Burdah Imam Busri menyebutkan qasidah ini, abana mauliduhu anti bi'ansurihi yatima mubtada'i mukhtatami. Itu Burdah kan? Suara tak sedap. Nanti saya balik. Telah jelas lahirlah sebaik-baik kelahiran, wahai sebaik-baik permulaan dan juga pengakhiran. Nabi kita SAW merupakan Nabi yang pertama dan juga Nabi yang terakhir. Sudah. Macam mana tu? Nabi yang pertama daripada sudut alam ruh. Jadi Allah sebut, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan Nabi ke Rasul? Sebut Nabi. Kalau Rasul, Nabi dilantik pada umur 40 tahun. Kalau Nabi, tak ditentukan masa. Tak tahu bila Nabi dilantik sebagai Nabi. Dalam hadis, Nabi kata, ditanya, bilakah engkau menjadi Nabi? Kata Nabi SAW, aku sudah menjadi Nabi. Sedangkan Adam munjadilun fi tinatihi. Adam masih lagi dalam penciptaan dia. Nabi kita ni Nabi yang pertama daripada sudut alam ruh. Nabi yang terakhir daripada sudut alam zahir. Lambat lagi. Cepat. Dia lagi kelas kot lagi. Mana lagi lambat? Empat makan lebih pada Ustaz, no? Terusnya 44. Sebaik sayang. Tidak kena berdiri dah. 44. Telah runtuhlah pada malam kelahiran baginda Nabi SAW tiang-tiang utama Kisra. Istana Kisra runtuh. Ada 14 tiang utama. Istana Kisra ni mereka anggap salah satu tiang-tiang yang mustahil pada adat ni tak boleh nak runtuh sebab tiangnya tebal, dibina daripada konkrit yang power. Tapi pada malam kelahiran Nabi SAW ada 14 tiang utama runtuh. Dan disebutkan dalam kitab Raf'ul Khafa Syarah Zatul Syifa, Al-Imam Alusi rahimahullah ta'ala sebut ada 14 tiang tersebut menunjukkan 14 raja-raja akan jatuh
Dan sungguh terbukti 4 tahun pertama saja 10 orang raja tukar. Tu dia, 10 orang pertama saja tukar. Dan 4 lagi jatuh pada zaman Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Tu ada istana Kisra. Air tasik bernama Sawah di Iraq. Tasik ni air yang banyak menjadi laluan kapal-kapal besar. Jadi mereka bangga, penduduk Iraq ni bangga kerana ada tasik yang menjadi sumber ekonomi, tak pernah kering. Tapi masa Nabi SAW lahir, tasik tersebut kering. Ni ada seorang Datuk Zainal tu, dia nak pergi bawa telefon saya ni, Ustaz kat mana Ustaz? Saya pun tak pernah pergi Datuk, saya boleh bagi location je. Jadi dah Ustaz, location pun tak apa. Tasik namanya Tasik Samawah. Tasik Samawah ni pula apa dia? Tasik yang kering, tak pernah ada air. Tapi bila Nabi SAW lahir, penuh air tersebut. Balik dunia ni, balik kelahiran Nabi SAW. Padamnya api Majusi, sembahan kaum Majusi. Ni orang untuk, ada juga yang mengatakan api ni tak pernah, kisah api ni tak betul. Majusi ni mereka ada sembah api selama 1000 tahun tak pernah padam. Yang mana 1000 tahun tersebut mereka dah menggunakan cara bakar buat shift. Tu Datuk Zainal Zahafiz ni, dia kata, Ustaz saya masuk Ustaz. Mereka berkeras pada awalnya tak bagi saya masuk sebab orang Islam tak boleh masuk. Jadi saya nak masuk juga. Dia kata nak masuk kena bayar. Bayar Ustaz, bukan bayar harga biasa, harga Allah mahal sungguh. Saya kata tak apalah, benda yang berkaitan dengan Nabi ni masuk juga. Maka dia pun masuk dalam bilik tersebut. Bilik tersebut yang mana sekarang, bilik tersebut sampai sekarang lah ada api. Yang api tersebut mereka letakkan dalam periuk tembaga. Sampai sekarang mereka duduk sembah. Tapi zaman sekarang petik ya, cucuh aja. Zaman dulu katanya, dia tanya, kena gunakan kayu api. 1000 tahun tak pernah padam. Shift. Tak pernah padam. Tapi masa kelahiran Nabi SAW, api tersebut padam. Jadi api-api ni, bau-bau semua ni daripada Majusi. Dan cahaya bintang menjadi terang benderang. Kata Sayyidah Fatimah, ibu kepada Sayyidina Osman bin Abi Al-As, beliau di antara perempuan yang bantu Nabi SAW lahir. Tu siapa yang dapat PDF tu saya sebarkan kemarin dulu tu, wanita-wanita yang sambut kelahiran Nabi, di antaranya Fatimah. Kata beliau, aku nampak pada malam kelahiran Nabi SAW, seakan-akan bintang-bintang ni dekat dengan kepala aku. Kita kata terangnya bintang pada malam tersebut, macam aku boleh nak ambil dah bintang tu. Macam nak bagi kita kata terangnya pada malam Nabi kita SAW. Dalam satu hadis disebutkan, sesungguhnya aku ialah hamba Allah, penutup sekalian Nabi. Sedangkan ketika aku sudah menjadi Nabi, ayahku, itu Nabi Adam, tuliskan Nabi Adam, masih dalam proses penciptaan pada tanahnya. Dan aku akan ceritakan perkara demikian. Aku merupakan hasil doa ayahku Ibrahim. Yang tadi kita baca tu, Nabi Ibrahim doa tu, Rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab. Muka surah 4 tu, dalil dia muka surah 4 tadi kita baca. Kemudian aku ni juga berita gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa dalam surah Saf, wa mubasyiran ya'ti min ismuhu Ahmad, akan ada seorang pembawa berita gembira namanya Ahmad. Isa dah bagi berita gembira dah. Dan ibuku Sayyidah Amin yang telah melihat keajaiban. Apa lihat keajaiban? Cahaya nampak dia memancar sampai Syam. Jadi kalau kita tengok Google, Mekah ke Syam ni, kalau kita googlekan balik, jarak dia berapa? 1260 lebih lah kilometer. Kalau kita utara selatan, highway kita ni, Changlun ke Johor Bahru berapa? 600. Cuba bayangkan highway utara selatan ni penuh terang cahaya. Orang kata Malaysia ni buat apa ni? Highway penuh dengan cahaya ni. Itu baru setengah. Kata ibunda Nabi SAW, aku telah melihat cahaya keluar ini dan memancar sampai nampak kepada istana Busra di Syam. Itu isyarat apa? Syam ni akan terima negara Islam yang pertama. Itu sungguh berlaku pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Syam merupakan negara pertama yang dibuka. Begitu juga ibu-ibu Nabi turut melihat keajaiban yang sama. Dan sesungguhnya ibu Rasulullah SAW telah melihat ketika melahirkannya cahaya terang benderang yang menerangi istana Syam. Lebih kurang 1200 km lebih jarak daripada Mekah ke Syam.
ketika proses kelahiran telah datanglah Thuwaibah, hamba perempuan Abu Lahab. Jadi perempuan yang kedua ni yang bantu Nabi. Yang pertama bidan. Bidan apa yang bantu Nabi? Asy-Syifa. Perempuan yang kedua ni Thuwaibah. Kemudian Allahumma salli Muhammad, Thuwaibah yang kedua, hamba perempuan Abu Lahab dan ibu kepada Sayyidah Uthman bin Abi Al-As. Nama siapa ibu? Fatimah. Tulis sikit dalam Quran, dalam kurungan, namanya Fatimah. Itu wanita yang ketiga. Itu wanita yang ketiga. Wanita yang keempat yang bantu masa Nabi lahir, siapa? Ummu Aiman. Ummu Aiman. Yang pertama yang balik, siapa bidan yang sambut Nabi? Tak ada dalam buku ni. Siapa bidan yang sambut Nabi? Asy-Syifa. Asy-Syifa. Tulis. Saya Ustaz tanya. Ini Ustaz tak tanya. Yang kedua siapa? Thuwaibah, hamba kepada Abu Lahab. Yang ketiga siapa perempuan yang bantu Nabi proses Nabi lahir? Yang keempat, ibu kepada Sayyidina Uthman, namanya Fatimah. Perempuan yang keempat, yang ketiga namanya Fatimah. Perempuan yang keempat namanya Ummu Aiman. Nama sebenar beliau ialah Barakah. Gelarannya Ummu Aiman. Dia ada berapa orang wanita? 4 wanita yang membantu proses kelahiran Nabi SAW. Ni tu. Nampak bawah tu, 44. Ibu Sayyidina Uthman menceritakan kepada kami yang saya sebutkan tadi, kisah yang sangat ajaib. Apabila aku melihat proses kelahiran Sayyidah Aminah terhadap baginda Rasulullah SAW. Peristiwa ini berlaku pada malam hari. Tidaklah suatu yang aku lihat padanya di kawasan rumah tersebut melainkan cahaya. Semua terang malam tu, Masya Allah. Malam hari tapi terang. Dan aku melihat pada bintang-bintang pula turun. Bintang tu macam turun dekat dengan aku ni. Dan aku berkata bahawa ia seolah-olah akan jatuh kena kepada aku. Kerana terangnya pada tersebut, nampak bintang tersebut dekat saja. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seterusnya adalah syaitan-syaitan dan golongan jin dari sebelum kelahiran Nabi SAW sentiasa mencuri dan memperoleh cerita-cerita di langit. Maka Allah rakam Quran, masa Nabi lahir, syaitan iblis ni tak dapat curi berita-berita di langit. Maka menyebabkan iblis ni menyerit dengan begitu kuat. Iblis ni menyerit empat keadaan yang dia begitu menyerit sungguh-sungguh. Saya tak boleh buat contoh lah, saya pun tak tahu dia menyerit macam mana. Yang pertama menyerit masa Allahumma salli ala Muhammad, pada ni malam kelahiran Nabi SAW. Menyerit. Tentu kot, saya pun tak tahu. Dia menyerit. Yang kedua, iblis ni menjerit kuat bila? Sebab apa dia tak suka dengan Nabi iblis ni? Tak suka. Jadi orang tak suka dengan maulid ni bahaya. Dengan Nabi ni bahaya. Yang kedua, iblis menjerit kuat bila? Ketika dia diturunkan daripada langit. Iblis kan asalnya siapa? Azazil, ketua malaikat. Maka turun pangkat dia, menjerit. Dia panggil Ron, menjerit yang sangat-sangat menjerit ni. Itu keadaan kedua. Keadaan yang ketiga, iblis menjerit bila? Ketika dia dilaknat oleh Allah SWT. Laknat bila? Sampailah kiamat. Laknat ni maksudnya apa? Jauh daripada rahmat Allah Ta'ala. Keadaan yang ketiga, dia menyerit sungguh. Dan keadaan yang keempat, ketika turunnya surah Al-Fatihah, dia menyerit yang sangat-sangat kuat. Salah satunya menyerit ni pada malam kelahiran Nabi SAW, kerana tak dapat nak curi berita di langit. Itu malaikat tu duduk panah. Itu Quran tu sebut. Mulia harasan idin wa syuhuba. Itu panahan daripada malaikat. Seterusnya 46. Langit itu sentiasa dikawal oleh malaikat. Tapi ketika kelahiran baginda Nabi SAW yang mulia dipenuhi dengan pengawal yang menjadikan keadaan di langit bertambah kebal dengan kawalan para malaikat pada malam kelahiran Nabi SAW. Malam itu juga golongan syaitan dan jin juga terhalang dari mencuri berita-berita di langit. Dalam satu athar yang diriwayatkan dari Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Demi Allah, aku ialah seorang pemuda ketika berusia 8 ataupun 7 tahun, khilaf perawi. Aku menghafaz apa yang ku dengari, iaitu aku mendengar seorang Yahudi menjerit di setiap penjuru Yasrib dengan berkata, wahai seluruh kaum Yahudi." Ni cerita sebelum Nabi lahir ni. Ada seorang Yahudi mimpi tengah-tengah malam tu, menjerit, "Ya ma'syar Yahud,
Dia pergi, ya ma'syar Yahud. Dia tuan-tuan bayangkan pukul 11, contoh ke 12, 2, 3 pagi ni duduk menjerit. Kan? Mesti orang keluar, orang section 20 ni. Dia menjerit apa tengah malam ni? Orang keluar, kenapa kamu duduk menjerit tengah malam? Maka dia tengok pada bintang-bintang di langit. Katanya, berdasarkan bintang-bintang yang aku tengok ni, disebutkan kitab-kitab terdahulu, malam ni akan lahirlah Nabi SAW, Nabi Muhammad. Lepas tu dia kata di sini, dia menjawab, telah terbit malam ini bintang Ahmad yang telah dilahirkan. Tala'a najmu Ahmadin wulida bihadhil lailah. Dan kalau orang tanya, siapa yang buat pengumuman masa Nabi lahir ni, siapa? Orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi yang buat pengumuman? Kenapa bukan sahabat? Orang Yahudi lah paling banyak cerita bab Nabi, paling banyak baca bab Nabi. Kerana mereka suka, mereka kenapa mereka cerita banyak? Sebab bagi mereka, Nabi akhir zaman ni akan lahir daripada bangsa Yahudi. Maka seronok sebab ada orang yang akhlak mulia. Mereka seronok sebab ada orang yang berpengaruh dekat dunia ni. Jadi mereka paling banyak cerita bab Nabi. Tiba-tiba Nabi akhir zaman ni lahir daripada bangsa apa? Quraisy. Sebab tu orang Yahudi paling banyak pula lawan Nabi SAW. Sebab tak ada terima kenyataan. Cannot brain. Dia paling banyak lawan Nabi, betul tak? Dekat Madinah tahun 2 hijrah, Nabi hijrah, tahun depan tu cari pasal lah Bani Qainuqa kena halau. Tahun keempat Bani Nadir cari pasal, kena halau Nabi halau. Tahun kelima yang duduk kat Masjid Quba, Bani Quraizah kena halau, cari pasal, Nabi halau. Semua Nabi-Nabi Yahudi ni semua cari pasal dengan Nabi. Padahal mereka sebelumlah yang paling banyak cerita bab Nabi. Badak tu panggil. Seterusnya tengok 47. Mukjizat ni bahagian ketiga ni, ilmu dalail, nak kena mengaji bab mukjizat juga. Bab mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terbahagi pula kepada beberapa keadaan. Mukjizat ketika pada 2 keadaan. Apa yang terzahir pada tubuh baginda Nabi yang mulia? Apa yang luar dari tubuh baginda yang mulia? Itu mukjizat. Dan ini pula terbahagi ke bahagian. Lihat. Mukjizat ni, kata pengarang Syekh sebut ada 2 keadaan. Satu, mukjizat pada sudut Nabi. Yang kedua, bukan tubuh Nabi. Baik. Jadi bukan tubuh Nabi ni pula bahagi kepada 2 keadaan. Yang pertama, mukjizat daripada Al-Quran. Ini peta minda dia ni. Yang pertama, Nabi juga diberikan mukjizat Al-Quran. Okay. Sesungguhnya Al-Quran itu, kata Syekh An-Nursi dalam kitabnya Mu'jizatul Ahmadiyah, sesungguhnya Al-Quran itu datang dengan berbicara kepada 40 peringkat akal, rohani dan jiwa manusia. Maka ia boleh dibaca oleh menteri, petugas, lelaki, wanita Arab dan bukan Arab. Saya ni tak reti lah nak baca Quran. Kami bukan Arab. Saya ni muda lagi. Saya ni dah tua sangat, tak larat dah. Tak. Quran semua peringkat boleh baca. Itu mukjizat nama dia. Kan? Ada kitab-kitab. Contohlah ada kitab English, tak semua orang pandai baca. Kitab Arab tak semua orang pandai baca. Tapi Al-Quran ni mana-mana peringkat umur semua boleh baca. Itu namanya mukjizat juga. Okay? Jadi dan akal-akal manusia itu terdapat peringkat di dalam Al-Quran. Ada yang disebut sebagai ulul albab, ni peringkat yang cerdik. Ulul nuha, zawul hijri, semua peringkat-peringkat akal. Jadi tengok muka surat 48, 49, 50, 51. Semua ni asalnya nota kecil je. Kecil je. Jadi bila terjemah jadi panjang. Saya tak baca lah yang tu nah. Itu tentang 7 martabat nafsu. Dia asal nota kecil juga. Baik. Apa Allah SWT. Yang pertama ni, Nabi ni ada diberi bukti Rasulullah ni benar, diberikan mukjizat. Antaranya mukjizat pada tubuh Nabi. Antara mukjizat lagi Al-Quran. Itu menunjukkan Nabi ni benar. Kemudian apa Allah SWT. Yang kedua, muka surat 52. Mukjizat pada sudut kebendaan. Ni. Nabi diberikan mukjizat daripada sudut kebendaan. Kebendaan. Ada
ada benda-benda, ada alam-alam ini yang membantu Nabi SAW. Okey, tengok ni. Tujuan apa mukjizat ni Allah buat ni? Ni bahagian kedua ni. Yang pertama untuk meneguhkan iman yang beriman, bagi mantap bagi iman. Yang kedua untuk melumpuhkan kedegilan orang kafir. Jadi mukjizat ni benda yang mencari adat. Benda yang mencari adat. Orang Abu Jahal kata, wahai Muhammad, kalau kamu ni betul Nabi, aku nak tengok bulan ni terbelah. Kan? Bulan terbelah kan? Dicabar Nabi tu. Adatnya bulan tak terbelah. Tapi kalau kata Nabi SAW, kalau itulah permintaan kamu, aku akan doa kepada Allah. Maka Nabi tunjuk buat isyarat kepada bulan. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Nabi tunjuk bulan terbelah dua sungguh. Satu bulan duduk jatuh kat mana? Istana Saudi sekarang ni, Jabal Abi Qayqa'an. Satu lagi Jabal Abi Qubais, Jabal Abi Qubais istana sekarang. Satu lagi jatuh di Jabal Abi Qayqa'an. Dua bukit ni bulan terbelah jatuh sungguh. Abu Jahal puas hati tak? Dah nampak dah bulan terbelah, tak puas hati lagi. Hantar tentera-tentera berkuda, kamu tolong pergi cek Sat. Betul tak ada bukit Abi Qubais ni? Dekat bukit Abi Qayqa'an ni ada tak bulan? Mereka pergi cepat-cepat naik kuda, patah balik, ada. Abu Jahal kata apa? Semua ni sihir. Masalah sihir. Kenapa sihir? Dia tak boleh terima. Padahal dia yang minta mukjizat tadi tu. Dia yang minta bukti kenabian tu. Tapi tak boleh terima hakikat dia. Itu namanya Abu Jahal. Jahil sungguh. Jadi hadirin sekalian, kalau Nabi sebut Nabi tunjuk bulan suruh terbelah, tiba-tiba bulan tak terbelah, itu tanda tipu tak? Jadi mukjizat ni mesti kena dengan keadaan semasa ketika tersebut. Okey. Jadi kenapa tujuan tu? Nak bagi mantap beriman, orang beriman, nak bagi melumpuhkan kedegilan orang kafir. Macam Abu Jahal tadi kisah dia. Para ulama yang membahagikan kepada 20 jenis mukjizat. Tadi 3,000 kan? Daripada 3,000 mukjizat itu ada yang disebutkan bahagian dia. Bahagian ni sampai 20 jenis mukjizat. Ni bahagian mukjizat, bahagian ni, mukjizat bahagian ni. Masya-Allah. Banyak lagi nak kena kaji ni. Antara mukjizat tersebut ialah memperbanyakkan makanan, seperti yang berlaku dalam peperangan Khandaq. Sayyidina Jabir masak sikit je, tiba-tiba cukup 70 ataupun 80 orang. Pada peperangan Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, makanan sikit cukup untuk 1,000 ataupun 1,500 orang, cukup. Dan air yang keluar daripada bahan jari jemari baginda Nabi SAW, di mana yang diukapkan oleh para ulama syafi'i, wa afdal miyahi qad min asabin nabil mutabak. Ni tengok ranking air dekat dunia ni. Apa ranking air yang terbaik? Sebaik-baik air ialah yang keluar daripada celuhan jari jemari Nabi SAW. Ni ranking air yang terbaik. Nabi celup, air keluar. Ni bukan cerita hiperbola. Apa ni merapu? Bukan merapu. Ini cerita bab Nabi kita SAW ni. Allah bagi ni. Lepas tu kita sebut tadi awal tadi, nak kena bincang bab Nabi ni, kena besar. Tak boleh otak sempit. Tak boleh duduk terkesan dengan pemikiran pelik-pelik. Tak boleh. Hati kena besar, jiwa kena besar. Ini air yang pertama, paling ranking terbaik. Tak ada dah. Kemudian jatuh ranking yang kedua, air Zam-Zam. Jadi ma'u Zam-Zam. Fal Kautsar. Yang ketiga, sungai Kautsar. Kata guru kami, sungai Kautsar ni bukan dalam syurga ni. Sungai Kautsar ni sungai dekat dunia ni. Ada yang sebut dekat Iraq. Tak pasti dekat mana lah, saya tak pasti. Ranking yang keempat, air sungai Nil. Itu saya mengaji kat Mesir dulu ni. Kalau siapa pergi Mesir, minum air sungai Nil ni. Tapi jangan minum yang dekat Kairah tercau. Tu pergi kat sumber dia tu. Ada Aswan, ada Adfu. Tu kawasan-kawasan yang Allah, sedap Masya Allah. Saya waktu tu naik boat dengan orang Arab, dahaga. Saya tanya dia kat Hatmoyah, Aswan, ada yang ada aku. Kawan saya pun bagilah air mineral. Dia ambil air mineral tu, dia buang dalam sungai Nil. Nah, dia ambil. Oh, ni marah ni. Dia kata kat saya ni air banyak, minum yang ni sedap lagi. Kita tengah dahaga, tiba-tiba dia ambil tu, baring, ni air banyak. Melawak kasar tu. Saya diam je. Minum air ni sedap lagi. Minum, aku kata minum sekarang. Sedap daripada air mineral tersebut. Saya kena paksa, saya minum. Oh, sedap sungguh. Rupanya hikmah dalam kena marah. Boleh cerita ni. Sedap, Masya Allah, tak tahu nak abang lah. Ni air Evian ni, air Sultan dia bagi. Sedap air ni. Itu ranking yang keempat. Jadi air pertama apa? Air yang keluar tangan Nabi SAW. Yang kedua, air Zam-Zam.
Yang ketiga, air sungai Kausar. Yang keempat, air sungai Nil. Ada riwayat yang kelima, air sungai Furat. Yang keenam, Summa Bakal Anhar. Kemudian yang keenam, air sungai Selangor. Tak sebutkan mana-mana sungai kan. Bubuh lah, sungai Kedah lah, sungai Selangor ke, Pahang ke. Mana tak maksud tu bubuh. Seterusnya, begitu juga kisah tentang telaga Tuflah, telaga ludah di Wadi Asfan, yang asalnya air telaga itu masin, lalu diludahi oleh baginda Nabi SAW, maka air bertukar menjadi sedap diminum. Ini tanda mukjizat Nabi juga. Alam ni Masya Allah bantu Nabi. Apa lagi? Musalamah kata, lepas mana Rasulullah dah wafat, orang kata, wahai Musalamah, dulu kami dengar Muhammad ni masa hidup, kalau ada bayi yang botak kepala, Muhammad pegang kepala, budak tu tumbuh rambut. Musalamah senang je pegang kepala. Dia pegang kepala budak tu sampai tumbuh kepala budak tu. Itu dia panggil ihanah. Memalukan dia. Setelah tumbuh, mukjizat. Sebab benda tu betul berlaku. Nampak? Itu cara, semua ni cerita benda yang mencari adat. Mukjizat, sihir ke semua tu, benda yang mencari adat. Kemudian dalam ni, kisah ni dalam berlaku pada perjanjian Hudaybiyah. Sahabat-sahabat ni rasa sangat dahaga pada hari Hudaybiyah, dan mereka tengok dekat Nabi itu adalah segelas air ni kan. Jadi sahabat-sahabat duduk dekat memang dekat dengan Nabi, tapi nak minta dekat Nabi ni malu pasal dahaga, tapi dekat Nabi itu perasan ada air, jadi nak minta malu kan. Nabi tanya dia, kenapa kamu ni? Ya Rasulullah, kami tidak ada air untuk berwuduk dan juga untuk minum. Kami tak ada ya Rasulullah, yang ada dekat tangan tu, dekat tangan Rasulullah je. Ni macam tuan-tuan nak tengok ni air ni, nak minum sekali ni. Jadi Nabi buat apa? Nabi celup tangan Nabi SAW dalam bekas air tersebut, dan menyebabkan air keluar daripada celah jemari Nabi SAW. Sahabat dapat minum, sahabat juga dapat berwuduk. Perawi tanya, kamu ketika sebut berapa orang? Muka surat 54. Kata sahabat, kalau kami ketika sebut 100,000 orang, nescaya cukup buat kami. Namun ketika itu kami berjumlah 115 orang. Hadirin sekalian, saya kadang-kadang duduk tengok dekat Facebook, orang-orang ni duduk tulis, apa ustaz ni bincang bab mukjizat, benda betul ke tak berlaku tu? Air sikit boleh minum banyak. Apa dia ni? Ini bahaya orang macam ni. Kan? Kita bukan bincang pasal diri kita, kita bincang pasal Nabi SAW. Sebab tu Facebook apa semua ni tapih friend kita ni. Apa tak elok tu unfriend tu bahaya. Kecuali kita wah dah dia. Ini semua ni boleh merosakkan masyarakat kita ni. Orang apa ni bincang lebih-lebih. Selagi mendewakan Nabi pula, tak pernah kami sembah Nabi ya. Kami mesti tetap sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kami puji Nabi, kagum dengan Nabi, sebab Allah pun puji akhlak Nabi SAW. Dan benda ni, mujizat ni berlaku dekat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Antara juga, begitu juga antara mukjizat-mukjizat baginda Nabi SAW bersama dengan haiwan-haiwan seperti serigala, unta, kijang, burung. Ini saya baru siapkan buku minggu depan daurah di APK. Cerita cinta-cinta sahabiah, binatang yang cinta Nabi, haiwan yang cinta Nabi, umat terdahulu yang cinta Nabi. Ada masa kita buat kat sini pula insya-Allah. Ini semua tu bentuk mukjizat. Jadi alam ni juga, kebendaan alam tu juga membantu Nabi SAW ni. Berkata Sayyidina Ibn Abbas pada ayat Quran, qala Allah Ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji terpuji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Kata Sayyidina Ibn Abbas, sepupu Nabi ni, bila ada tafsir beliau, kata beliau, sesungguhnya bagi Allah terdapat 18,000 alam. Syekh Alawi dalam kitabnya Miftahul Syuhud, beliau menyebutkan bahawa alam ini berjumlah 40,000 alam. Dan Allah Ta'ala sebutkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wasallam, dan kami tidak utuskan engkau wahai Muhammad melainkan sebagai pembawa rahmat ke seluruh alam. Maka baginda Nabi adalah rahmat kepada 40,000 alam. Alam haiwan ni pula bagi kepada alam ni. Haiwan manusia, jenis-jenis ni. Oh, kita tak tahu nak senarai. Nak beritahu apa maksud di sini nak beritahu? Nak beritahu pengutusan Nabi ni kepada alam ni cukup luas. Nabi cukup sayang sungguh kepada seluruh alam ini. Contoh-contoh alam, saya bagi contoh satu je. Contoh-contoh alam juga tentera Allah ni juga mujizat ni. Semua yang bantu Nabi ni.
Rasa gemetar juga merupakan satu yang menolong baginda Nabi SAW ketika peperangan Tabuk. Hadirin sekalian, dalam bab perang ni, Nabi tak akan beritahu. Nabi beritahu pada sahabat, kita akan pergi perang, siap. Sahabat ni patuh, tak tanya mana pergi perang ya Rasulullah, dah tak tanya. Kan? Bila Nabi kata siap, siap. Kecuali perang Tabuk saja. Nabi kata kita akan pergi ke Tabuk. Sebab Tabuk ni daripada Madinah saja 700 km. Utara selatan tu jauh lagi Tabuk dengan Madinah. Highway kita. Yang kemudian Tabuk ni pula nak lawan dengan siapa ni? Nak lawan dengan Rom. Lebih kurang dalam jumlah mereka ni 30 ke 40 ribu orang. Jadi tengok Nabi kata apa. Rom ni dikenali waktu tersebut sebagai tentera yang kuat, nak serang Nabi SAW dan juga para sahabat. Kata Nabi SAW, nusirtu birru'bi masirati syahrin. Aku diberikan pertolongan dengan musuh berasa gemetar sebulan perjalanan. Nak dari Madinah, nak pergi ke Tabuk, naik unta kenderaan ni sebulan perjalanan. Masa nak pergi tersebut, musuh dah rasa takut dah. Kan? Sebab tu sampai di Tabuk, berlaku tak peperangan? Pertempuran berlaku tak? Tak. Walaupun, sebab apa nama peperangan? Sebab Nabi bagikan semangat. Nabi suruh orang dan sebagainya. Sampai depan, dekat Tabuk, Allah, Rom semua lari, pengecut. Sebulan nak pergi tu musuh takut dah, sembang kemah, mai depan kecut. Itu bahasa kita lah. Ni tu alam ni pun bantu Nabi SAW. Kemudian dalam satu riwayat yang lain, nusirtu birru'bi syahran amami wa syahran khalfi. Aku diberikan pertolongan dengan musuh berasa gemetar sebulan di hadapanku. Nak pergi sebulan, musuh rasa takut. Nak balik ke Madinah pula, sebulan pula perjalanan, musuh rasa takut lagi. Maka akhirnya tak berlakulah peperangan Tabuk. Sebab takutnya dengan Nabi SAW. Kalau kita lihat lagi dalam Perang Khandaq, Perang Khandaq ni, apa Allah maksud sama? Sebelum berlakunya Allah hantar angin je, cuaca yang sejuk. Kemudian Allah SWT angin yang kuat, terbalik habis payuk kemah-kemah musuh. Padahal ni sebelah musuh, ni orang Islam. Belah orang Islam Muslimin ni steady je, tak ada apa. Tapi belah musuh terbalik habis payuk mereka sejuk. Tuhan bagi kekuatan, bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni mukjizat Nabi SAW. Perang Badar, apa yang berlaku perang Badar? Sebelum malam tu nak perang, hujan turun renyai-renyai di sebelah orang Islam. Di sebelah pihak musuh hujan tak turun. Bila hujan turun, jadi macam mana kita apa kalau hujan turun ni? Lena kan, tidur. Maka pada malam esok tu nak perang lah. Malam tersebut, sahabat-sahabat ni, Allah lena, rehat bagi cukup, Tuhan bagi lena. Pihak musuh rasa takut dah. Jadi masa bila hujan turun nak perang, bila pijak tanah jadi apa? Bukan hujan renyai-renyai, dia panggil sikit-sikit je. Bila bangun pagi badan rasa fresh. Kemudian pijak tanah ni dia kejap. Hak belah sana ni mereka tak mandi, gelisah lah. Nampak tak? Tuhan bantu macam mana ni? Ni semua ni alam-alam yang bantu Nabi kita SAW. Dalam perang Badar, perang Khandaq, perang Tabuk ni, ada alam yang bantu Nabi. Isyarat apa ni? Kalau kita sebagai umat Nabi SAW tidak bantu untuk menyebarkan risalah, tak bantu sebarkan cinta sunnah ni, kita akan rugi. Kerana alam yang lain pun akan bertindak juga untuk khidmat kepada Nabi kita SAW. Banyak semua berebut nak khidmat dekat Nabi ni. Ini salah satu contoh. Tu banyak lagi lah. Angin as-saba, angin dabur. Macam tu perang kaum Ad, muka surat 57 tu. Kaum Ad diberikan kata Nabi, aku diberikan pertolongan dengan angin as-saba dan dihancurkan Ad dengan angin ad-dabur, angin kencang. Habis hancur kaum Ad. Allah tolong bawa angin yang orang panggil santai-santai, tenang-tenang saja. Jadi alam ni juga bertindak sebagai membantu Nabi kita SAW. Sebab tu saya kata tadi ni, tajuk ni panjang sikit. Semua tu banyak lagi lah baca tu. Tengok muka surat 58, ni cerita menarik. 58 bawah tu. Dengar nak cerita ni 58, kita baca hadis dulu. Lagi saya cerita. Daripada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, aku mendengar
Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla khalaqa alfa ummah, 600 minha fil bahri, wa arba'atin fil barri, fa inna awwalaha lika hadhil ummah al-jarad, fa idha halaka al-jaradu tataba'at umamu ka nizamin silki. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan 1000 umat. 600 darinya di dalam laut, 400 daratan. Sesungguhnya pertama kali akan dihancurkan dari umat ini ialah belalang. L 2 kali tu. Besar enggak cerita belalang? Saya dengar ni dari guru kita semua, Nuruddin Hafizahullah Ta'ala, masa di Mesir dulu mengaji. Zaman Sayyidina Umar ni, Sayyidina Umar ni kan, risau tengok tempat ni tak ada belalang. Jadi Sayyidina Umar hantar beberapa utusan tentera, antaranya pergi ke Syam, antaranya pergi ke Iraq, pergi ke Jordan, pergi ke Mesir, banyak tempat. Sampai dalam beberapa tempoh balik 2-3 hari kena balik bagi laporan. Bila balik ni, soalan apa yang mereka tanya? Sayyidina Umar tanya, ada tak jumpa belalang tak? Jawab tak ada. Kan? Ni tak ada. Ada Iraq kot. Kan? Ada utusan daripada Iraq, genggam macam ni. Kemudian buka depan Sayyidina Umar, belalang. Sayyidina Umar buat apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sahabat terkejut. Kenapa tengok belalang ni Sayyidina Umar boleh takbir ni? Maka sahabat tanya, kenapa wahai Umar? Wahai Amirul Mukminin? Maka Sayyidina Umar sebut, Alhamdulillah. Sayyidina Umar baca hadis tadi ni. Belalang masih lagi ada. Belalang ni sudah dihapuskan, maka akan berturut-turut satu Allah akan matikan. Kan? Dan akan berlaku kepada seumpama wire. Cabut yang tercabut. Kata Sayyidina Umar, Alhamdulillah, ada lagi masa untuk kita khidmat membantu agama Allah Subhanahu wa taala, membantu Nabi SAW. Pasal tengok cerita Piramli. Cerita batu hujung 4 belalang. Kan? 4-0. Kalah. Main soalan tambahan. 4-1. Kalau tuan bijaksana, apa yang ada dalam tanganku ni? Piramli kata apa? Belalang. Bapak dah cakap, jangan. Kau bilang ya. Sekarang apa nak cakap ni belalang? Buka pensan 4 hujung tu. Mungkin Piramli ni pun Masya Allah lah. Dia ada ilmu bab ni. Bukan cara-cara Piramli tu. Tu nanti kita pakai pizarah makam. Dekat KL tu. Hujung 4 belalang. Tu Masya Allah ada hikmah tu. Ada maksud tersirat dia tu. Macam banyak lagi contoh. Piramli bagi contoh bawah lagi. Saya sebut orang marah. Tapi tak payahlah. Apa Allah masjid ala Sayyidina Muhammad. Tu cerita bab belalang. Jadi soalan dia, saya ni, ibu-ibu ayah yang anak-anak pernah makan belalang tak? Rugi tak nak makan belalang tu. Bicara kita tu, belalang boleh makan. Saya masa mengaji ni, Ustaz kata makan tak lagi? Tak. Balik kena pergi cari belalang makan. Kita pun kecil-kecil tu kita tangkap belalang. Orang panggil belalang golf atau belalang kunyit tu kan, bagi mati, cucuk macam sate tu, panggang, keram macam rupuk kerapek, keram. Oh sedap. Dulu lah, belah ni tak tahu. Jadi insya-Allah lepas ni kita akan buat kenduri belalang. Kena makan. Sebab boleh cerita lepas ni. Saya pun tak ingat dah rasa macam mana dah. Belalang, rusa, lama datang. Warna. Semua tu yang Nabi makan. Baik. Semua alam-alam dan seluruh makhluk mengenali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok dalam kotak tersebut, berdasarkan kaedah yang telah kita tetapkan berulang-ulang kali, iaitu setiap orang boleh menerima suatu kenyataan berdasarkan persediaannya. Cerita-cerita mukjizat ni apa boleh terima ke? Tengok persediaan dia macam mana, tengok tahap dia mengaji macam mana, macam mana hati dia dengan Nabi ni, boleh terima ke tak? Itu saya sebagai kaedah tu. Dan jumlah berselawat seorang itu berdasarkan sumber amilan, iaitu kadar ilmu yang ada berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi banyak dia mengaji bab Nabi, lagi banyak dia selawat. Lagi banyak bincang Nabi, lagi banyak dia selawat. Lagi banyak datang Nabi tu, tu penting mengaji bab Nabi. Faedah belajar ilmu ini ada untuk mengukuhkan pengajian tentang dari tanda-tanda kenabian Sayyidina Muhammad, petanda dari petanda-petanda kerasulan baginda, dan bukti dari bukti-bukti kebesaran terhadap tuannya, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nak menunjukkan apa ni? Nabi ni seorang yang hebat. Allah bagi bukti Nabi ni benar. Ada cerita-cerita macam ni. Ketiga, karamah-karamah selepas kewafatan baginda. Nabi dah sebut
Tapi benda sebut ada yang masa Nabi sebut tak berlaku lagi. Tapi akan berlaku tak? Akan berlaku. Macam tadi saya bagi contoh, kan? Bina bangunan yang tinggi. Sekarang depan Kaabah kita nampak dah. Nabi sebut nanti kamu akan tengok Kaabah tersebut akan dilindungi oleh bayang-bayang bangunan. Orang tak percaya macam mana ni? Sebab Kaabah lebih tinggi dulu ni, kan? Lah ni nampak tak? Nampak. Depan mata kita nampak. Cuba kaji. Yang bina tinggi sekarang tu, siapa asal usul mereka? Kan? Kita dah sebut dengan pangkat ni. Siapa asal usul mereka? Kan? Yang Nabi dah sebut dah. Sekarang dah berlaku depan mata kita. Itu satu contoh. Kita tengok contoh ni pula. Nombor satu, apa yang diceritakan oleh baginda Nabi SAW tentang peristiwa yang berlaku dan akan berlaku selepas kewafatan Nabi SAW. Contoh pertama daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya baginda Nabi SAW bersabda, pernahkah kalian mendengar sebuah kota yang pada satu sisinya dapat daratan? Nabi catat sini, saya catat teruslah, tak payah baca. Nabi tanya para sahabat, kamu pernah dengar tak satu kota? Kota ni dia ada bahagian darat, kota ni ada bahagian laut. Jadi ada sahabat-sahabat yang satu hari masa nak pergi perang, tapi mereka ni tak bawa senjata mereka masa perang tu, la ilaha illallah Allahu akbar, la ilaha illallah Allahu akbar, zikir. Tengok tu guru kita dulu, ibu ayah kita lepas subuh ni zikir, masukkan la ilaha illallah, penting ni. Ni umpamanya pedang yang ada dalaman kita ni, kalimah la ilaha illallah. Nabi kata mereka ni masuk satu kawasan tersebut tak bawa pedang, la ilaha illallah, la ilaha illallah, menang kawasan tadi tu. Masuk pula kawasan kedua, la ilaha illallah, la ilaha illallah Allahu akbar, menang. Besar ingat 13 Mei kan cerita pasal ada pedang terbang semua tu, kan? Kalau tanya orang tua dulu, mereka sebut ada. Ada serta pedang keris terbang semua ada. Tapi mereka tak lapik pandang pada cerita tersebut. Mereka kata pasal amalan orang dulu ni banyak zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian kata Thawr, muka surat 60 bawah tu, kata Thawr, aku tidak tahu melainkan baginda menyebut sisi yang ditawan itu ialah lautan. Mula-mula sekali menang dapat tawan lautan. Masuk pula bahagian kedua, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bahagian daratan pula menang. Zikir lagi, la ilaha illallah, la ilaha illallah Allahu akbar. Semua kawasan ni menang kepada kaum muslimin ketika sebut. Okey, muka surat 61. Kemudian ketiga mereka mengucapkan la ilaha illallah Allahu akbar, lalu dibukakanlah benteng pertahanan mereka sehingga mereka dapat memasukinya dan mengambil harta rampasan di dalamnya. Dan ketika mereka sedang membahagi-bahagikan harta rampasan, tiba-tiba terdengar satu jeritan, sesungguhnya Dajjal telah keluar. Mereka pun meninggalkan apa yang ada bersama mereka dan pulang kembali ke negeri Mekah. Ada riwayat ceritanya berlaku dekat Syam, ada sebut dekat Iraq. Tapi berlaku tak lagi, Dajjal tak keluar lagi, tak berlaku lagi. Tapi akan berlaku tak? Akan berlaku. Masa bila? Wallahu a'lam. Tapi nak kata apa ni? Kekuatan zaman tentera tersebut ni, kekuatan mereka zikir kuat. Maka bila dalaman ni kuat, akhirnya akan kuat. Kita hanya lemah pasal apa? Subuh liat, semua liat, berat. Pasal dalaman ni lemah. Tak isi dengan Quran, tak isi dengan selawat, tak isi dengan zikir, maka lemah habis. Campur dengan makanan pelik-pelik semua tu, habis lemah badan kita ni. Jadi, ni hadis ni cerita apa ni? Nak menggambarkan zikir jangan tinggal. Nak menggambarkan satu hari nanti benda ni akan berlaku, Nabi sebut. Wallahu a'lam masalah. Contoh yang kedua. Dalam satu riwayat disebutkan ketika mana mereka dalam keadaan itu suatu peperangan, tiba-tiba mereka mendengar lebih besar darinya. Lalu orang yang menjerit mendatangi mereka mengatakan Dajjal telah kepung di kalangan keluarga mereka. Lalu mereka mencampakkan apa yang berada di tangan mereka dan terus pulang. Dengan Dajjal keluar lari habis. Setelah itu mereka mengutuskan 10 tentera berkuda bergerak ke hadapan. Tengok Nabi cerita apa. Sabda baginda Nabi SAW, inni la'arifu asma'uhum wa asma'a abaihim wa alwana khuyulihim hum khairu fawaris ala zahril ardi yawma idin aw min khairi fawarisi ala zahril ardi yawma idin. Sesungguhnya aku mengetahui nama mereka. Kata sahabat tadi apa? Mereka utus 10 orang terbaik. Nak tengok apa yang berlaku tadi tu. Kata Nabi, 10 orang tu aku tahu nama mereka siapa. Siapa ayah mereka, siapa warna kuda mereka ni.
dan mereka adalah tentera berkuda terbaik di atas muka bumi saat itu, atau di antara kuda yang di atas muka bumi saat itu. Ada riwayat saya tengok dekat Mesir ni, mereka akan tulis bab tentera tersebut mereka ni tentera yang terbaik di atas muka bumi, tentera berkuda yang terbaik. Wallahu a'lam. Nanti kita cek balik. Jadi Nabi kita apa ni, Nabi dah tahu dah nama-nama tersebut. Benda ni berlaku lagi? Belum lagi berlaku, tapi akan berlaku. Itu namanya apa ni? Hak bahagian ketiga. Semua ni membuktikan kebenaran Nabi kita SAW. Ada yang Nabi sebut dan kita dah tengok dah hari ni berlaku. Nabi kata kamu akan tengok akhir zaman perempuan-perempuan berpakaian tapi macam bertelanjang. Kan berlaku tak? Allah dekat Facebook, dekat TikTok, tak ada rasa malu dah. Tunjuk habis tubuh badan habis. Beruk, dia pun pandai pakai baju pula. Beli baju baby pakai kat. Tidak. Tuan-tuan setuju tak ni? Alhamdulillah setuju. Hak dia puas sendiri, minta maaf. Tak reti nak pergi beli baju untuk nak tutup tubuh badan. Tapi kita banyak arak ditukar nama. Muzik banyak. Dan benda sebut sebahagiannya kita dah tengok dah. Sallallahu alaihi wasallam. Dan antara karamah lain ialah kemuliaan Nabi ni selepas kewafatan baginda. Apa dia yang kedua ni? Karamah dan sokongan daripada Allah yang berlaku kepada awliya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karamah-karamah yang berlaku ni kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tanda betulnya Nabi. Sebab tu kata para ulama, karamah umat Nabi SAW ini merupakan cabang-cabang daripada mukjizat Nabi SAW. Tolak karamah, maksud dia akan tolak mukjizat Nabi. Jangan buat main. Di karamah ni ada. Dan ada itu membuktikan Nabi SAW ini benar. Quran pun Allah cerita pasal karamah kan. Pasal Siti Maryam dapat makanan buahan yang sepatutnya ada musim sejuk, tapi buahan tersebut ada musim panas. Buah-buahan sepatutnya ada musim sejuk, tapi tiba ada pada musim panas. Itu yang Allah ceritakan dalam Al-Quranul Karim. Maka jangan tolak karamah ni. Banyak contoh-contoh karamah tu. Tengok bawah tu Imam Lakhani kata apa? Saya masukkan sikit footnote ni. Imam Lakhani sebut dalam kitab wa athbitanna lil awliya karamah wa man nafaha fam bidzan kalamah, dan telah tetaplah bagi para awliya itu karamah. Siapa yang menafikan, siapa yang tak percaya, maka tolaklah kalamnya. Orang Kedah kata, orang sini kata, tolaklah kalamnya. Buangkanlah kalam dia. Orang Kedah kata, lempaklah kalam dia. Tak payah dengar cakap dia. Dia tolak karamah, tak usah dengar cakap dia. Karamah ni ada. Jadi tujuan ilmu ni apa? Ilmu kedua ni ialah untuk kita mengetahui tunjuk dan dalil, iaitu bukti kebenaran kenabian Nabi alaihi salatu wassalam. Ini di antara ilmu yang panjang yang perlu kita belajar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada lagi yang lebih penting, ada ilmu yang ketiga, ilmu khasais. Cuba kita tengok pada muka surat yang keempat. Keempat ada 67. Habis ilmu yang kedua. Semua 5 ilmu ni masuk ketiga lah. Tak lama lah. Belakang-belakang ni tak banyak lah. Jadi saya nak minta doa lah. Saya sekarang ni tengah susun ni, bukan lepas ni dalam kepala, nak susun ilmu-ilmu berkaitan dengan dalail ni. Apa yang Nabi sebut telah berlaku, apa yang Nabi sebut akan berlaku. Cerita-cerita macam ni lah. Mudah-mudahan Tuhan bagi taufik, insyaAllah. Baik, seterusnya kita nak tengok ilmu yang ke berapa ni? 3. Apa namanya ilmu ketiga ni? Khasais. Ilmu khasais. Apa maksud khasais? Special. Khas. Okey. Muka surat 67. Iaitu ilmu untuk membincangkan berkaitan keistimewaan baginda Nabi SAW pada sudut kelebihan diri baginda. Yang pertama, diri baginda, tubuh baginda yang spesial. Yang istimewa. Baik.
Kemudian dan kelebihan pada sudut syariat. Special sudut syariat. Istimewa pada sudut syariat. Kalau tulisan tak elok tu, minta maaf lah. Baik. Apa yang dimaksudkan ilmu special, khasais special ni? Yang pertama, tubuh Nabi. Ini berlaku dekat tubuh Nabi je, tubuh orang ni tak berlaku. Untuk syariat ni, ada hukum kita semua kena pegang. Tapi ada hukum yang Nabi boleh bagi kelonggaran. Okey? Kita tengok satu-satu lagi. Itu special untuk siapa ni? Untuk Nabi je, bukan kita. Ni special untuk Nabi, bukan untuk kita. Khas untuk Nabi je. Tengok sini 67, muka surat 67. Keistimewaan yang dianugerahkan pada tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda dapat daripada belakang seperti mana dapat lihat dari depan. Kita dapat tengok tak? Kita dah. Ni khas untuk siapa ni? Untuk Nabi. Sekarang ni orang duk banding, akan boleh tengok belakang sama macam tengok depan. Dia banding dengan diri dia. Kenallah diri dia tak ada apa. Ni nak cerita bab Nabi, bukan cerita bab kamu, cerita bab Nabi. Itu satu contoh. Baginda dapat melihat dalam kegelapan seperti mana melihat pada waktu cerah. Sama aja, tak perlu buka torchlight. Sebab tubuh Nabi SAW itu cahaya. Kedua mata baginda tidur, tetapi hati baginda tak tidur. Ini berlaku juga kepada Nabi-Nabi yang lain. Jadi ada satu hari Syekh sebut, ada seorang yang tengah khutbah. Dalam khutbah dia lena, tidur. Kemudian bila tidur ni punggung terangkat, papan punggung tak tetap. Batal dah uduk? Batal uduk. Orang gerak dia, bangun. Pemik uduk, kamu dah batal sebab kamu dah tidur tadi. Dia kata apa? Yang tidur mata saya, hati saya tak tidur. Kamu bukan Nabi. Ya? Dia pandai guna dalil, tapi sampai yang tak tidur siapa ni? Mata tak tidur, Nabi-Nabi. Yang hati tak tidur, Nabi-Nabi. Mata saja tidur. Kamu dah tidur mata, sekali semua tak sedar tu. Jadi jangan salah guna dalil. Contoh lagi, Nabi ni. Itu salah satu contoh. Ada lagi apa Allah SWT, nanti saya bagi 10 keistimewaan pada tubuh Nabi lagi. Di antaranya, Nabi tidak ada bayang-bayang. Kita ada tak? Nabi SAW juga tidak dihinggap oleh lalat. Kita ada. Kita hinggap. Peluh Nabi ni wangi. Peluh kita, wah. Tubuh Nabi tu luar biasa kan? Allahumma salli alaihi wasallam. Nabi juga tidak pernah mimpi basah. Sebab mimpi basah daripada syaitan. Tidak pernah menguap. Kita menguap tak? Jadi banyak lagi tentang tubuh Nabi SAW. Kena dengan timing. Sebut menguap, dia menguap. Halal. Baik, tak apa. Itu pada tubuh Nabi yang istimewa. Seterusnya 68. Keistimewaan pada sudut syariat berkaitan hukum syarak yang hanya Allah khususkan hanya untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syariat. Apa dia? Contohnya, Nabi dapat berkahwin lebih daripada 4. Boleh kahwin lebih dari 4. Kata guru saya, orang orientalis ni, mereka duk kaji ni, mereka kata, tengok, Nabi boleh kahwin lebih daripada 4, umat dapat 4 saja. Ini mana adil? Kalau orang tak pernah mengaji, tak pernah dengar ni, sudah, betul juga. Kenapa Nabi lebih daripada 4? Kita 4 saja ni. Ini khas untuk siapa? Khas untuk kita kah? Khas untuk Nabi? Khas untuk Nabi. Jadi kalau mengaji, lebih daripada 4 khas untuk Nabi, bukan khas untuk umat. Itu penting bab ilmu ni. Dalam banyak-banyak ilmu ni, kata guru saya, ilmu ni paling penting sekali. Ilmu ni paling penting sekali. Dalam kitab yang saya buat Zaqail Khusiyah ni, Syekh Muhammad Alawi sebut, ada bahagian ni, khasais ni special Nabi di dunia, special untuk Nabi di akhirat, haram untuk Nabi, halal, wajib untuk Nabi, harus untuk umat. Banyak lagi. Kemudian last sekali, nombor bahagian 8 bahagian. Bahagian ke-7 ke-8, apa yang istimewa untuk umat dekat dunia, apa yang umat dapat ke akhirat.
Jadi ilmu ni cukup penting kita mengaji. Ada yang apa contoh lagi? Saya bagi contoh yang lain. Nabi, orang yang berjunub, berhadas, boleh duduk iktikaf dalam masjid? Tak boleh. Lalu saja boleh. Tapi Sayyidina Ali mengadu di antara beliau ni seorang lelaki yang madzab, yang selalu keluar air mazi. Air mazi hukum dia apa? Najis. Jadi perkara berhadas tu. Tapi Nabi haruskan boleh duduk dalam masjid. Nabi bagikan kebenaran untuk beliau. Orang lelaki boleh pakai sutera tak? Siapa yang pakai sutera sengaja dan tahu hukum haram, nanti ke akhirat tak boleh pakai rah, kecuali dia taubat sungguh-sungguh. Tapi ada seorang sahabat namanya Sayyidina Zubair bin Awam, tak silap saya. Dia datang mengadu kepada Nabi SAW. Kalau dia pakai baju ni badan dia gatal-gatal, dan Nabi kata, engkau dibenarkan untuk pakai sutera. Jadi kalau kita baca, apa ni? Hukum orang lelaki tak boleh pakai sutera. Zubair bin Awam orang lelaki. Kita nak apa? Ni ilmu ni penting. Ni Allah Ta'ala bagi khas untuk Nabi, silakan Nabi nak buat apa. Nabi kata kat siapa tadi tu? Untuk beliau saja, Zubair bin Awam. Nabi dalam lagi syariat yang lain, orang lelaki perempuan boleh tak duduk berdua-duaan? Tak boleh. Yang bukan halal lah, tak boleh duduk berdua-duaan. Kalau Nabi nak duduk berdua-duaan, kan? Tapi bukan buat benda tak elok lah, na'udzubillah, tak ada masalah. Dan Nabi kalau nak masuk rumah orang tanpa izin, boleh tak? Bukan tanpa izin, boleh buat. Sebab itu khas untuk Nabi. Sebab Nabi ini merupakan ayah bagi semua orang beriman. Bila tadi kita sebut Nabi ni hanya tidur apa ni? Mata, hati Nabi tak tidur. Kalau bangun-bangun Nabi terus sembahyang, boleh tak? Sebab hati Nabi tak tidur. Nabi tak ambil wuduk, boleh tak? Boleh. Tapi Nabi buat tak? Nabi ambil wuduk tak? Nabi ambil wuduk. Ada yang benda yang khas untuk Nabi, tapi tak semua keadaan yang Nabi buat. Macam tadi lah, Nabi juga ambil wuduk. Macam tadi, Nabi dibenarkan untuk masuk mana-mana rumah orang Islam walaupun tak minta izin. Tapi Nabi buat tak macam tu? Nabi tetap ketuk minta izin. Ini di antara ilmu yang sangat penting sekali. Okey? Boleh? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muka surat 68, 69 ni nanti minta dekat Zakir kita ni, saya ada syarahan tambahan lagi. Syarahan tambahan lagi, cerita-cerita tentang ni apa bentuk contoh yang lain ni. Cuba kita tengok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muka surat 69 tu cerita pasal isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. 69 bawah sekali tu, di kalangan isteri-isteri baginda ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang berisi, ada yang kurus, ada yang putih, ada yang sawo matang, ada yang Arab, ada yang bukan Arab. Ada apa lagi? Ada yang dari ahli kitab dan Islam. Ada yang merdeka, ada yang hamba, ada yang diceraikan, ada yang janda, ada yang melahirkan, ada yang tidak melahirkan, ada yang cerdik, ada yang biasa. Setiap corak perkahwinan ini juga akan berlaku pada umat. Jadi guru saya, Syekh Aun cerita, satu hari orang mengadu kat dia. Ni Syekh, saya kahwin dua. Seorang isteri saya orang Arab, seorang lagi daripada Habsyah kot. Jadi saya tak faham macam mana ni. Saya tak tahu nak ikut siapa. Kata Syekh, ikut contoh Nabi. Nabi kahwin ada yang Arab, ada yang bukan Arab. Maka kamu kena banyak baca cerita bab rumah tangga Nabi SAW. Baru kamu akan tahu macam mana Nabi buat. Jadi umat Nabi pun ada macam tu. Ada yang putih, ada yang sawo matang, ada yang cerdik, ada yang biasa, ada yang kurus, ada yang berisi, ada yang melahirkan anak, ada yang diuji tak dapat melahirkan anak. Ini berlaku kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu saya dah tulis tu. Seperti mana seperti mana para sahabat baginda Nabi SAW menceritakan kepada kita tentang kehidupan siang baginda. Sahabat cerita tentang siang Nabi. Begitulah para isteri-isteri baginda sebagai ibu kaum mukminin menceritakan kepada kita tentang kehidupan malam baginda Nabi SAW. Ini saya nak pesan sikit lah. Siapa-siapa yang nak pergi haji, umrah tersebut, cuba cari masa bila sampai di Mekah, ziarah ibu kita Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha di Ma'lah. Ni kadang-kadang pergi daripada Malaysia ni jauh lah, sampai ke Mekah jauh. Dia boleh pergi cari kedai-kedai yang viral, tapi lupa ibunya.
Ibu kita sendiri tu, Ummahatul Mukminin, ibu bagi orang beriman, sanggup tak ziarah? Ish, pelik. Kaya kalau bawa jemaah, saya akan jadikan ziarah Nabi Sayyidina Khadijah ni juga pesan pada jemaah, ni kira ziarah wajib. Takkan kita nak tinggal ibu kita, kan? Walaupun muslimat tak dapat masuk dalam kawasan tanah perkuburan, duduk dekat luar pun pagi sampai juga, kan? InsyaAllah tu jadikan sebagai ziarah wajib lah. Takkan kita nak tinggal ibu kita. Ummahatul Mukminin, ibu bagi orang beriman, kan? Itu saya dah masukkan tu. Di antara keistimewaan baginda Nabi ialah boleh berada dalam masjid walaupun dalam keadaan berjunub. Tapi Nabi walaupun junub, Nabi tetap juga mandi wajib sebab dah ajarkan hukum syariat kepada umat. Tapi dalam bab khasais keistimewaan Nabi, Nabi boleh tunaikan solat selepas bangun dari tidur tanpa berwuduk, sebab yang tidur ialah mata, bukan hati Nabi SAW. Imam As-Suyuti selama 20 tahun beliau mengarang kitab berkaitan keistimewaan Nabi. Lalu beliau dapat menghimpunkan 1000 keistimewaan baginda Nabi SAW. Kalau tadi saya nak buat ilmu yang kedua, Syama'il ada yang buat dah. Ni khasais ni siapa nak buat? Tolong saya. Siapa nak kumpulkan kisah-kisah ni? Banyak lagi tugas kita bab Nabi nak kena baca ni. Banyak lagi. Ni kamu semua hadapan Ustaz ni. Mengaji sungguh-sungguh, jangan manja sangat mengaji. Hafal Quran bagi sungguh-sungguh, mengaji betul-betul ya. Niat kita nak sebarkan risalah Nabi SAW ni. Ni mengapai sikit, lena banyak, tak jadi. Kena rotan sikit, kena marah sikit dengan Ustaz, mengacu, mengadu, tak boleh. Mengaji ni jangan manja, faham tak adik-adik? Ni, tengok Ustaz ni. Tengok Ustaz. Kepala bagi tegak, dada bagi tegak. Kamu semua akan jadi pewaris nanti, tahu tak? Mengaji betul-betul. Tobit bagi elok, hafal Quran bagi elok, sunnah Nabi amalkan. Ni semua ni pewaris-pewaris kita ni. Nak cerita bab Nabi SAW. Itu bahagian Syama'il, alhamdulillah ada yang dah mengaji dah. Dalail pun kurang sikit. Khasais lagi kurang. Ni banyak lagi benda-benda penting. Benar? Ilmu yang keberapa dah? Ketiga. Sekarang kita nak masuk ilmu yang keempat yang kita nak kenal mengaji berkaitan dengan Nabi SAW. Adik tolong ulang Ustaz. Ilmu pertama tadi dah. Jangan tengok buku. Ilmu pertama tadi apa yang kita nak kena mengaji, ilmu apa? Ilmu apa dek? Kamu ilmu apa? Dah orang kata yang pertama. Ilmu apa? Kuatlah sikit laki ni. Ilmu apa? Ilmu apa? Syama'il, kuatlah suara. Takbir. Allah, manjanya. Takbir. Baru nak dengar suara kamu ni yang merdu ni. Bagi semangat sikit mengaji. Yang kedua, ilmu apa nak kena mengaji? Ilmu apa tadi? Baru Ustaz cerita tadi. Ilmu apa? Dalail, ilmu yang kedua. Ilmu ketiga ni ilmu apa maksud khasais? Special kat siapa? Nabi saja. Bukan kita. Okay? Ingat, saya nak keluar Ustaz tarik seorang, tak dapat jawab jaga. Kali ni Ustaz makan terus. Mengaji jangan memang. Saya cukup pantang kalau budak-budak mengaji memang ni. Saya dulu masa dekat Kedah bahagian fikir akademik, hak mana main-main mengapai, memang saya latu sungguh-sungguh lah. Memang kena lah. Main-main mengaji orang bagi infak, orang bagi zakat. Mengaji main-main tak boleh, tak amanah. Kau nak kenal Ustaz? Tahu pun takut. Terusnya 75. Ilmu fadail, ilmu yang keempat. Kelebihan Nabi SAW. Ilmu yang keempat. Ini senang saja. Dah habis dah ni, yang takut. Apa maksud ilmu fadail? Apa maksud fadail? Kelebihan Nabi SAW. Kelebihan Nabi kita. Fadail. Muka surat 75, iaitu ilmu yang membincangkan berkaitan persamaan dan perbandingan antara baginda Nabi SAW dan Nabi-Nabi yang lain. Dalam Quran Allah sendiri pun cerita bab kelebihan Nabi-Nabi ni. Contoh surah
Al-Baqarah juzuk yang ketiga. Tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'. Sebahagian rasul-rasul kami lebihkan dengan yang lain-lain. Allah cerita pasal kelebihan rasul-rasul yang lain. Minhum man kallama Allah. Ada di kalangan nabi-nabi yang dapat bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang nabi dapat bercakap dengan Allah? Awal sekali Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua Nabi Musa alaihissalam, yang ketiga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Allah sebut sebahagian nabi-nabi yang dapat bercakap dengan Allah, tapi Allah tak sebut nabi yang lain, adakah dikira mengeji? Tak. Maka dalam ilmu ni kita nak mengaji apa? Cerita bab kelebihan Rasulullah tanpa mengurangi kelebihan cerita nabi-nabi yang lain. Kalau kita cerita nabi, kemudian kita mempelihkahkan nabi-nabi yang lain, haram hukum dia. Dosa balik kita cerita. Ni nak cerita kelebihan nabi tanpa mengurangkan darjat nabi-nabi yang lain, tak ada masalah. Sebab Allah pun sebut dalam Quran tadi. Contoh yang pertama ni. Asasnya setiap apa kelebihan yang diperolehi bagi setiap nabi yang lain, pasti jua kelebihan tersebut diperolehi bahkan lebih lagi kepada junjungan Nabi SAW. Nabi ni, Nabi kita SAW, apa yang nabi lain dapat, nabi pun dapat. Tapi nabi dapat lebih lagi. Ada ni nabi disebutkan kaedahnya apa? Tu'atin nawal qabla su'al. Nabi diberikan anugerah qabla su'al, sebelum nabi minta. Nabi-nabi lain kena minta. Nabi SAW ni tak perlu minta, Allah bagi siap dah. Tengok dalil Quran. Pertama, Nabi Musa alaihissalam, yang pertama Nabi Musa alaihissalam membelah laut. Sedangkan baginda Nabi Musa alaihissalam, baginda Nabi SAW dapat membelah bulan. Baginda Nabi Musa alaihissalam berdoa minta kepada Allah, qala rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkan dada aku. Nabi Musa minta. Tapi untuk Nabi SAW, Nabi tak minta. Allah sebut alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami telah lapangkan dada kamu wahai Muhammad? Siapa tu mimpin tu? Geram semua hampa ni. Ish. Pinjam sat rotan. Apa nak mimpin lagi? 3-4 kali doa abang, jangan mimpin. Tekan sekali sudah. Ni nak habis ni, tengah-tengah hari lagi marah sakit ni. Ish. Boleh tak tekan gerakkan sekali sudah. Apa nak mimpin ni? Tak nampak tak apa. Dengar je. Apa nampak tunjuk kat Ustaz tadi, nak makan orang tu. Jangan mimpin, tekan sekali sudah. tak bunyi. Allahumma salli. Tenang, sabar. 75. Orang nak cerita bab Nabi, kacau habis. 76. Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah Ta'ala, wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Dan aku bersegera datang kepadamu wahai Tuhanku, supaya engkau redha akan daku. Nabi Musa minta supaya Allah redha kepada baginda. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada baginda, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Artinya, dan sesungguhnya Tuhanmu akan memberikanmu ganjaran dan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat, sehingga engkau redha berpuas hati. Tuan-tuan, Nabi di akhirat kelak, Nabi tunduk sujud lama kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud lama. Kalau Nabi kata apa? Kita baca wasal, irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepala kamu. Wasal, minta. Tu'ta, kami akan berikan. Ada riwayat Nabi SAW sedih, memikirkan tentang apa yang akan berlaku kepada umat Nabi Muhammad SAW ini. Maka Nabi diberikan pilihan, sama ada nak bawa masuk umat Rasulullah ni, umat Nabi Muhammad ni, setengah masuk dalam syurga, ataupun Nabi diberikan syafaat. Nabi pilih yang kalau Nabi pilih yang pertama, setengah saja masuk syurga, setengah lagi tempat ke mana? Lawan pada syurga. Maka Nabi sedih. Maka Nabi pilih syafaat. Maka menyebabkan ramai lagi umat daripada umat Nabi Muhammad SAW ini masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tu Allah Taala sebut, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kami akan berikan kepada engkau satu pilihan, satu anugerah, sampailah engkau redha, sampailah engkau puas hati. Nabi Musa minta supaya Allah redha, tapi Allah bagi dekat Nabi sebelum Nabi minta. Berkata Syekh Yusuf An-Nabhani, kalau Nabi SAW ketika Isra wal Mi'raj, Nabi naik sampai Sidratul Muntaha, tidak perlu dibukakan sepatu baginda. Tapi untuk Nabi Musa naik Bukit Tur Sina, kena buka kasut, kena tanggalkan kasut. Kata Imam Yusuf An-Nabhani, ala ra'si hadzal kauni na'lu Muhammadin
'allat fajami'al khalqi tahta zilalih lada turi nudiya Musa iqla' wa Ahmad lada al-arsy lam yu'mar biqal'in na'lihi. Di atas puncak alam ini kasut Nabi Muhammad SAW naik ke puncak tinggi. Tengok kepih kita kan, siapa pakai kepih capang tu Ustaz? Selama kita, siapa lagi? Capal sebut, lambang capal tersebut adalah diukir oleh para ulama. Imam Iraqi ada sebut panjangnya berapa, lebarnya berapa. Kita apa orang kata tu replika. Yalah sebab tidak ada yang asli. Kalau boleh yang asli kami pun nak letak atas kepala kami sebab pakai lebih. Oh ni lebih-lebih ni. Tak. Ni bukan cerita lebih-lebih. Ini cerita apa? Cerita apa yang ada pada tubuh Nabi SAW ni mulia. Apa Allah SWT? Seluruh makhluk di bawah bayangannya. Nabi naik sampai ke atas Masjid Isra' wal Mi'raj. Seluruh makhluk di bawah bayangan tersebut. Di bukit Tur Saina. Tur Bukit Saina, nama bukit. Disuruh Nabi Musa, tanggalkanlah sepatu. Sedangkan Ahmad Arash tidak diperintahkan menanggalkan sepatunya. Itu jangan, lambang capal ni sebagai tanda lambang cinta juga kepada Nabi kita SAW. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam, faqla'na 'alaik. Bukalah kasut kamu. Untuk Nabi SAW naik terus tanpa diperintahkan tanggalkan sepatu bagi Nabi SAW. Nabi minta kepada Allah, wala tukhzini yawma yub'asun, dan janganlah engkau hinakan aku pada hari makhluk-makhluk dibangkitkan hidup semula. Sedangkan Allah Ta'ala memberikan berita gembira kepada baginda Nabi SAW tanpa Nabi minta. Wal yawma la yukhzillahu an-nabiyya wal ladzina amanu ma'ah. Artinya pada hari Allah tidak akan menghinakan Nabi dan orang-orang bersama dengan Nabi SAW. Siapa yang beriman dengan Nabi ini nanti di akhirat kelak tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah sama-sama kita jaga iman kita, insya-Allah. Bagi kuat hubungan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni Allah sebutlah ni. Tak akan hina orang yang ikut Nabi ni. Tak akan hina orang bincang bab Nabi ni. Insya-Allah. Teruskan jalan ni, bincang bab Nabi sampailah kita mati. Mengaji sampai mati, insya-Allah. Selawat sampailah kita mati, insya-Allah. Okey, ini ilmu fadail. Kita boleh tengok. Ilmu yang terakhir, ilmu yang kelima dipanggil apa? Ilmu sirah. Sirah ni kena kuasai. Saya, guru saya Syekh Hisham, Dr. Hisham Kamil hafizahullah ta'ala, lebih kurang 10 tahun yang lalu saya pun bawa balik pada Mesir. Saya bawa balik, tapi Syekh tanya saya, Syahir, dekat Malaysia ni pengajian sirah banyak tak? Saya pun kata, tak tahu lah Syekh, saya rasa macam tak banyak. Syekh marah, tepuk meja. Pasal apa pengajian sirah korang? Kena marah pula dengan Syekh. Guru kami garang, sebab tu kami pun garang. Tu punca dia. Jadi apa Allah SWT, saya kata ni masalah bahaya. Dia kata kalau satu hari nanti kamu tengok dekat negara kamu ni jenayah tinggi, gejala sosial ni banyak, maka ketahuilah pengajian sirah ataupun bab Nabi ni tidak lagi diketengahkan. Orang mula tak kenal Nabi, maka akan berlakulah gejala sosial banyak. Bila orang tak kenal Nabi, akan berlakulah banyak jenayah. Saya pun kadang-kadang buka lah indeks jenayah dekat Malaysia. Tengok Allah, semakin naik. Gejala sosial macam mana? Menjadi-jadi tak sekarang? Menjadi. Punca dia kenapa? Punca dia orang belajar sirah, orang tak belajar tentang Nabi SAW. Antara sebab lah, sebab tak kenal Nabi. Kalau belajar sirah ni mereka akan kenal susah payah Nabi macam mana, Nabi pernah terluka macam mana, Nabi pernah diuji masa Nabi lahir. Lahir tidak ada ayah, tak jumpa ayah. Umur 4 tahun, umur Nabi SAW 6 tahun, diuji dengan apa? Lahir berpisah dengan ibu, tak jumpa ibu selama 4 tahun. Kemudian dapat duduk sekejap 2 tahun dengan ibunda Nabi SAW. Umur 6 tahun meninggal dunia dah ibunda Nabi SAW di Abu. Umur 8 tahun, 12 tahun Nabi diuji dengan kematian datuk baginda. Kecil-kecil Nabi SAW dah sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang baca sirah dia akan terkenang luar biasanya pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita ni. Apa itu ilmu sirah? Sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ilmu yang membincangkan pada hari-hari, malam-malam, peristiwa-peristiwa dan prinsip-prinsip sepanjang kehidupan baginda Nabi SAW, bermula dari kelahiran sehinggalah baginda Nabi SAW wafat. Tengok betul-betul. Alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu sirah membincangkan 63 tahun Qamariyah Hijriyah sepanjang kehidupan baginda Nabi SAW di atas muka bumi, yang mana Allah Ta'ala telah bersumpah dengannya dalam Quran. Qala Allah Ta'ala, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Artinya, demi umurmu wahai Muhammad, sesungguhnya mereka membuta tuli dalam kemampukan maksiat mereka. Maka setiap hari dan setiap malam sepanjang kehidupan baginda Nabi SAW telah disumpah dengan umur baginda. Allah sumpah dengan umur Nabi kita SAW. Apa itu ilmu sirah? Ni semua ni ringkasan saja. Saya nak cerita ilmu apa nak kena mengaji. Ni pembuka jalan, maksudnya kita nak kena kaji banyak lagi. Ilmu sirah ini ialah ilmu yang membincangkan kehidupan baginda Nabi SAW bermula dari malam kelahiran baginda. Alhamdulillah, kita dah sambut ini kelahiran. Dan apa yang berlaku kepada Sayyidah Aminah, tadi kita dah sebutkan. Nampak apa? Apa yang berlaku selepasnya pada penyusuan. Awak Nabi menyusu kat mana ni? Kampung Bani Sa'ad, jauh daripada bumi Mekah Al-Mukarramah. Kemudian masa tempoh penyusuan, apa yang berlaku? Peristiwa dibelah dada Nabi SAW pada umur Nabi 4 tahun. Penjagaan dan membesar di perkampungan Bani Sa'ad. Siapa yang jaga Nabi ni? Ibunda susu Nabi Halimah Sa'diyah. Sa'diyah tu nama kampung. Jadi orang duduk di Shah Alam ni, sekian-sekian Siti Ash-Shah Alamiyah, itu nama tempat. Kalau duduk di Bukit Julutong lebih 4 tahun contohnya, dia boleh nisbah lah Fatimah Al-Julutongiyah, tambah lah. Ini Sa'diyah nisbah kepada kampung Kemuning, kau tahu nak tambah ni lah, saya tak tahu. Al-Kemuningi itu Sa'diyah. Bagaimana kehidupan baginda ketika kecil, di mana baginda menghabiskan hari-hari baginda, kisah perkahwinan baginda, perniagaan dan perjanjian yang turut serta ketika peristiwa Hilful Fudul. Apa peristiwa ni? Hilf, sumpah. Fudul, lebih-lebih, iaitu pakatan dari orang-orang Quraisy yang kaya melindungi golongan bawahan agar tidak berlaku penindasan. Jadi mereka ni masa tu diboikot, diboikot. Kemudian orang kaya ni kata, kami sumpah dengan nama Allah, kami tidak akan menindas orang-orang yang bawahan. Maksud geng-geng kartel ni. Geng-geng kartel kata apa? Kami tak akan buat penindasan, tak akan tindas orang bawah ni. Kartel ni ada masalah bahaya. Jadi waktu ni bila ramai sumpah, Nabi tengok sendiri pada umur Nabi lebih kurang 15 tahun, 16 tahun. Masa tu zaman jahiliah ni, Nabi dah tengok sumpah ni. Nabi kata, lau du'in Islam, kalaulah perjanjian ini boleh aku bawa dalam Islam, nescaya aku akan bawa. Tapi Nabi tak bawa perjanjian sebut, Nabi tak bawa sumpah sebut, Nabi tak bawa dalam Islam. Takut orang kata apa, Allah SWT, Nabi dah ambil adat-adat jahiliah bawa masuk dalam Islam. Padahal baik tak? Baik tak? Baiklah untuk nak bantu orang yang ditindas. Sumpah orang-orang Quraisy ketika tersebut. Bagaimana keadaan sahabat yang memeluk Islam? Jadi di sini kalau kita cerita panjang lagi, kalau benih pertama di Islam Madinah, kalau di Mekah siapa? Benih Islam pertama di Mekah di mana? Rumah siapa? 12.30 kita berhenti. Nak habis dah. Kalau di Mekah, benih Islam pertama terima di rumah siapa? Rumah kata Arqam bin Abi Arqam. Itu benih Islam pertama kalau Islam terima di Mekah. Rumahnya kat mana? Kalau ibu-ibu tuan-tuan sekalian pergi buat sa'i antara Safa Marwah, nak sa'i tu, start pada sa'i, tengok belah kanan ada tulis pintu nombor 14, bawah batu Nabi, pintu Nabi. Itulah rumah Al-Arqam bin Abi Arqam, benih Islam yang pertama di Mekah. Kalau tengok lagi benih Islam yang pertama di Madinah siapa? Dibawa oleh Sayyidina Mus'ab bin Umair. Mereka datang di Mekah ketika umur Nabi SAW 51 tahun. 6 orang datang dari Madinah, 6 orang datang bai'ah dengan Nabi masuk Islam. Kemudian ajak kawan-kawan mereka, 12 orang pula masuk Islam. Itu musim haji yang pertama. Musim haji yang tahun kedua mereka dakwah kepada orang Madinah, 72 orang pula masuk Islam. Umur Nabi 52 tahun. Jadi Islam dah ada di Yathrib sebelum Nabi SAW berpindah. Ini cerita apa ni? Sahabat-sahabat yang memeluk Islam.
Ini benih-benih pertama dalam Islam. Boikot yang berlaku di lembah Bani Hashim. Bila boikot ni berlaku? Ketika mana umur Nabi SAW 47 tahun, 48 tahun, 49 tahun. Tak boleh bagi makan, tak boleh bagi minum kepada orang Islam, tak boleh nikah kahwin, tak boleh jual barang. Apa yang berlaku ketika boikot ni? Ada sahabat-sahabat yang mati kelaparan. Ada ibu-ibu yang sedang menyusu tapi susu tak keluar, yang keluar ialah darah. Makanan tak ada. Ada makanan tak cukup sampai kena ambil daun-daun kayu ni, ramah-ramah bagi lembut makan. Sampai sahabat kata, kami ni diriwayatkan najis tu warna macam najis binatang. Sampai makan daun saja. La ilaha illallah. Kita makan apa hadirin sekalian? Ni sebab tu bincang bab sirah ni penting. Sebab tengok macam mana pengorbanan Nabi SAW juga para sahabat. Kita makan bazir banyak, ambil uduk pun bazir, semua bazir kita. Tapi Nabi SAW, rumah Nabi pula macam mana? Kalau diri, angkat tangan, boleh pegang bumbung. Tapi setiap malam Nabi SAW tak pernah tinggal tahajud, tak pernah tinggal qiyamul lail. Rumah kita Masya Allah, boleh maintain takrah dalam rumah. Tapi tinggal semua, sunah-sunah, tapi tinggal habis. Dia orang yang belajar sirah ni, dia akan rasa besarnya pengorbanan para sahabat. Mereka tak menyalahkan. Ini punca Muhammad lah. Dulu kami senang, lepas terima Islam tak boleh makan. Mereka tak pernah salahkan Nabi SAW. Sebab dah dapat kelazatan. Dah dapat kelazatan walaupun diboikot. Hijrah ke bumi Habsyah pada umur Nabi SAW 45 tahun. Tahun kesedihan umur Nabi 50 tahun. Keluar ke Taif umur Nabi 50 tahun. Isra' al-Mi'raj umur Nabi 52 tahun. Perjanjian Aqabah pertama kedua umur Nabi 52 tahun. Hijrah ke bumi Madinah umur Nabi 53 tahun. Penyatuan dan persaudaraan, pemindahan masjid, pengagihan rumah-rumah untuk sahabat-sahabat menumpang. Ini semua berlaku pada umur Nabi 53 tahun. Bermula dia. Pemerkasaan pasar-pasar orang Islam. Dia ada pasar orang Islam tersebut. Kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, Masjid Nabawi, dia ada Saqifah Bani Sa'idah. Kawasan dia ada kawasan lapang, kan? Pasal tak? Kawasan lapang, ada Saqifah Bani Sa'idah, Masjid Qumamah, Masjid Ali, Masjid Umar, sampai dah terus jalan sampai ke Quba. Tapi sebelah Masjid Nabawi tersebut, dia ada apa? Kawasan tanah lapang. Itulah asal pasar Madinah kat situ. Yang siapa meniaga insya-Allah takkan rugi, sebab Nabi doa kat situ. Itu sejarah dia. Kenapa orang Yahudi kuasai ekonomi waktu tu? Maka tak apa, Nabi kata tak apa, sekarang kita tubuhkan pasar untuk orang Islam saja. Nabi juga pandai dalam sudut ekonomi. Ni sirah dia buka minda kita ni. Macam mana kita nak buat? Itu sirah Nabi SAW telah ajar. Begitu juga berkaitan dengan peperangan, yang terdapat sebanyak 27 peperangan yang disertai oleh baginda Rasulullah SAW. Manakala 47 syariah peperangan yang tidak disertai Nabi, tetapi baginda mengutuskan utusan. Pembentukan Madinah sebagai tempat menjalankan tugas kenabian, daulah risalah. Pembentukan negara setelah menjadi Rasul. Menghantar surat-surat kepada 14 hakim dan juga raja. Tahun bila ni Nabi hantar surat? Tahun 6 Hijrah. Lepas mana dihalang daripada menunaikan haji umrah. Masa tu perjanjian Hudaybiyah. Tahun 6 Hijrah. Tahun depan tu buat umrah qada, umrah ganti balik. Masa tu tak dapat pergi umrah, Nabi tulis surat, hantar kepada Raja Bahrain, Raja Hercules, Mesir, untuk masuk Islam. Peristiwa menyambut 70 orang tetamu, sehinggalah peristiwa Haji Wadang, haji terakhir Nabi SAW itu pada tahun ke-10 Hijrah. Dan kewafatan baginda Nabi SAW ialah pada tahun 11 Hijrah. Lepas haji yang terakhir, lebih kurang 3-4 bulan lagi Rasulullah wafat. Itu masuk tahun yang ke-11 dah. Jadi masa kami mengaji sirah ni, saya minta kita hafal. Tahun pertama apa berlaku, tahun kedua apa berlaku, umur Nabi ni apa berlaku. Supaya kita ada penting mengetahui tentang Rasulullah. Jadi pengarang kitab sirah kita baca sikit, sebab disebutkan nama orang soleh ni. Orang pertama yang mengarang kitab pada sirah An-Nabawiyah ialah Urwah bin Zubair. Orang kedua yang mengarang kitab sirah An-Nabawiyah ialah Aban bin Osman. Orang ketiga yang mengarang kitab sirah An-Nabawiyah ialah bin Munabbih, ni seorang tabi'in. Orang yang keempat mengarang kitab sirah ialah Syurahbil bin Sa'ad. Orang kelima mengarang kitab ialah sirah ni Syihab Az-Zuhri. Orang keenam mengarang kitab ialah Abdullah bin Abi Bakar bin Hazim. Orang ketujuh mengarang kitab sirah
ialah Musa bin Uqbah. Orang kelam pengarang kitab sirah ialah Ma'mar bin Rashid. Kenapa kita baca yang nak kita kata setiap kurun ni, setiap, nampak tak? Ada tahun-tahun hijrah. Setiap zaman walaupun dah ada kitab sirah dah, karang lagi bab sirah. Bukan pakai kitab sirah yang sama dah. Kalau setiap zaman ni ada orang ataupun ada Tuhan buat sesuai dengan zaman tersebut. Zaman ni nak kena cerita sirah macam mana? Yang ke-9, kemudian datang Muhammad bin Ishaq, dan beliau mengarang kitab pada sirah yang pertama pada zaman Abbasiyah, sirah Ishaq namanya. Datang pula selepasnya itu Ziyad al-Bukhari dan al-Waqidi, juga berkaitan dengan sirah Nabi SAW. Kemudian lepas mereka ialah Ibn Hisham, dan meringkaskan kitab sirah Ibn Hisham namanya Tahzib Ibn Hisham. Dan berlalu kitab selepas sirah Ibn Hisham dibuat oleh As-Suhaili, diringkaskan oleh Imam Suhaili, yang nama kita Ar-Radul Unuf. Yang kita cerita tadi, ada iblis menyerik 4 keadaan, itu dalam kitab Radul Unuf Imam Suhaili. Kemudian datang pula Abu Zar Al-Khashani meringkaskan kitab sirah Ibn Hisham, ditulis oleh Imam Badruddin Al-Aini. Makam beliau ni di belakang Masjid Al-Ashrif, sebelah makam Imam Ibn Hajar Al-Khustulani, semua ulama hadis, yang bertajuk Kashful Lisan fi Sirah Ibn Hisham. Yang ke-15 diringkaskan oleh kitab tersebut, diringkaskan oleh Burhanuddin Asy-Syafi, yang bertajuk Az-Zakhirah fi Mukhtasar As-Sirah. Yang ke-6 selepasnya datang Abu Abbas Al-Wasiti, yang bertajuk Mukhtasar Sirah Ibn Hisham. Sirah Ibn Hisham ni banyak ringkasan-ringkasan dia, sebab semua masing-masing nak khidmat supaya umat ni faham tentang sirah Nabi SAW. Dan dibuat pula bentuk nazam bait-bait syair oleh Imam Muhammad Damiri, kitab yang bertajuk Al-Fathul Qari fi Sirah Al-Habib. Dan Tahzib Ibn Hisham dan ahli sejarah Al-Muhaqqiq Abdul Salam Mahrun, beliau di antara yang paling mudah dan senang dalam pelbagai ringkasan yang ada. Tu paling ringkas, tu pun orang tak baca. Terdapat juga kitab Bahjatul Mahafil, ni cantik, kitab sirah cerita ala tasawuf sikit oleh Imam Amiri, Habib Omar duk baca. Sirah Ahmad Zaini Dahlan, Sirah Asyamiyah yang bertajuk Subul Huda wal Rasyad, ni baik, ada lebih kurang 14 jilid. Ni semua ringkasan je, 14 jilid pun ringkasan. Dan banyak lagi lah kitab-kitab berkaitan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Habis insya-Allah. Jadi kitab ni dia hanya pembuka saja untuk kita lebih mengenali tentang siapakah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita lebih bersemangat lagi untuk nak mengaji berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disebutkan dalam kitab ini hanyalah sebagai mukadimah sahaja, untuk kita lebih mengkaji lagi. Maka sekadar itu dahulu yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf banyak-banyak salah silap daripada saya, dan saya nak minta lah tuan-tuan, kitab ini diinfakkan. Maka lepas semayang anak-anak semuanya doa kepada siapa-siapa yang infak makanan kat kita ni, yang infak kat surau ni, yang memudahkan urusan yang susun program ni. Kita doakan supaya kita semua dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kefahaman anak kita, cucu kita, masyarakat kita ni diberikan rasa cinta, jatuh cinta dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan supaya kita semua ni ikut apa yang disarankan oleh Nabi SAW, sama ada perbuatan kita ataupun percakapan kita ni. Jadi saya dengan insahal ijazah, kalau sekiranya sahnya ijazah, saya ijazahkan kitab secara musyafahah lah, secara ammah, kitab Kenali Nabi-Mu ini dengan 5 ilmu yang saya ambil daripada pengarang Syai'an Mu'in Al-Qaddumi hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Kemudian insya-Allah, kalau saya jemputlah sekali lagi, kalau siapa yang lapang, Khamis minggu depan di APK lah saya buat daurah, cerita pasal kisah-kisah cinta aja. Sahabat cinta Nabi macam mana, sahabiah cinta Nabi macam mana, haiwan-haiwan cinta Nabi dan sebagainya. Saya jemputlah insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah kurang daripada saya sendiri. Saya minta maaf banyak-banyak lah kalau tak hati dengar marah-marah tadi sikit tu. Sikit sangatlah. Tak marah betul gitu. Marah betul tepuk meja lah. Jadi minta maaf banyak-banyak lah. Saya silat. Terima kasih banyak kepada penjuru pihak surau atas jemputan daripada daurah kali ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya awwalul awwalin wa ya akhirul akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimul masakin wa ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin. Allahumma nazih qulubana 'ala ta'alluq biman dunak wa ja'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah
daripada kami selain daripada-Mu ya Allah. Jadikan kami ya Allah satu kaum, satu masyarakat yang saling berkasih sayang di antara satu sama lain ya Allah. Jadikan kami ya Allah perhimpunan kami ya Allah, perhimpunan yang Engkau redha ya Allah, dan juga dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami ya Allah untuk kami dapat ziarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Izinkan kami ya Allah untuk kami dapat wajah mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Berikan syafaat Nabi Muhammad kepada kami ya Allah, dan ya Allah mudah-mudahan kami layak untuk bersama dengan Nabi Muhammad SAW dalam syurga sekalian ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalam. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Syahir yang telah menyampaikan daurah kepada kita kurang lebih 3 jam sambung rehat tu 3 jam. Untuk seterusnya, kalau sesiapa yang nak dapatkan ada cop Ustaz, menandakan kita dah hatamah kitab punya Ustaz, boleh lepas ni boleh dapatkan cop, ataupun nanti saya cop nanti Ustaz sign ke boleh tak? Boleh insyaAllah. Boleh insyaAllah. Nanti Ustaz tinggal cop nanti boleh dapatkan cop ni nanti. Seterusnya bolehlah untuk kita bersiap untuk Zuhur, dan boleh pakai dulu ke Rehal, minta anak-anak Tafiz boleh susul kat tepi balik dekat dewan sebelah insyaAllah. Lepas susul boleh nak bergambar sekejap boleh Ustaz? Gambar kenangan, gambar kat tengah-tengah ni Ustaz. Boleh jaga-jaga gambar insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.